ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني وقل simpulan pada lidahku yafqahu qawli. Semoga yang mendengar dapat memahami kata-kata. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya alim allimna min ilmika ma tarda bihi 'anna wa ya halim khulqna bi khuluqil hasan. Kita sambung pembacaan kita daripada kitab Bidayatul Hidayah, permulaan jalan hidayah, yang disusun oleh Imam Hujjatul Islam Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, yang meninggal dunia pada tahun 505 Hijrah. Kita sampai pada bahagian-bahagian hujung daripada kitab kita, iaitu dalam bab ketiga, dalam bahagian berhubung dengan kelompok yang ketiga, seorang sahabat, iaitu sahabat yang ada dengan orang yang kita kenali, yang mana kita kenal sahaja, bukan sahabat karib, sahabat atau kawan yang kita kenal, tetapi dia bukan yang disebut sebagai kawan karib, sahabat yang qarib. Fa idza akhtau qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ilmihi fi darain. Fa idza akhtau fi mas'alatin wa idza ra'aita minhum karamatan wa khairan fashkurillah alladhi habbabaka ilayhim wa idza ra'aita minhum syarran fakilhum ila Allah ta'ala wasta'iz billah min syarrihim wa la tu'atibuhum wa la taqul lahum lima lam ta'rifu haqqi wa ana fulan ibnu fulan wa ana al-fadil fil ulum fa inna dhalika min kalamil humqi wa ashaddu an-nasi hamaqatan man yuzakki nafsahu wa yusni 'alayha. Dan apabila engkau melihat dari mereka akan kemurahan dengan harta atau kebaikan pada pergaulan, yang dikatakan sahabat yang sekadar kita kenal dari ini, maka bersyukurlah kepada Allah Ta'ala yang telah meletakkan rasa cinta di hati mereka terhadap dirimu. Apabila kau melihat daripada mereka akan kemurahan dengan harta, belanja kita ke apa ke, atau kebaikan pada pergaulan, ada rasa hormat pada kita dan sebagainya, tersenyum bila berjumpa, berjabat salam, kita menziarahi dia, dilayan dengan baik, maka bersyukurlah kepada Allah Ta'ala yang telah meletakkan rasa cinta di hati mereka terhadap dirimu. Syukurlah bila ada orang yang kita kenal dia tapi tidaklah terlalu rapat, dia boleh beri penghormatan begitu kepada kita, dia boleh melayan kita, bergaul dengan kita dengan cara yang baik. Syukurlah pada Allah. Dan apabila engkau melihat dari mereka akan kejahatan, sebaliknya pula, maka serahkanlah urusan mereka kepada Allah Ta'ala dan berlindunglah dengan Allah Ta'ala daripada kejahatan mereka. Kalau yang kita terima itu sebaliknya, kita berlindung dengan Allah Ta'ala.
Dan jangan engkau berkata bagi mereka, kenapa kamu tidak mengetahui kedudukanku? Aku adalah Fulan bin Fulan. Aku adalah Al-Fadil Fulan bin Fulan, yang banyak mempunyai kelebihan di dalam ilmu pengetahuan. Kerana perkataan seperti ini adalah perkataan orang yang jahil, dan yang lebih jahil daripada itu lagi ialah orang yang mengangkat dirinya suci dan memuji diri sendiri. Silaplah. Bila orang tak hormat kita tu, tak berikan kedudukan yang dalam pergaulan yang baik pada kita, tiba-tiba kita pertikaikan dia pula. Kau tak kenal aku ke? Aku ni siapa? Tak kenal ke siapa? Tak tahu ke di mana kedudukan aku? Kau siapa, aku siapa? Kita pula mengangkat diri kita pula, yang disebut. Lebih teruk lagi, kita kata kita sampai menyucikan diri kita pula, memuji diri sendiri. Hanya Allah kata pada tuzakku anfusakum huwa a'lam biman ittaqa. Jangan kamu nak mensucikan diri kamu. Allah lebih mengetahui siapa di antara kamu yang bertakwa kepadanya. Mengharapkan daripada orang yang sekadar mengenal kita memberikan penghormatan, itu satu kesilapan lah. Dengan kita rasa kau tak kenal ke aku ni siapa, tambahkan kau yang ada ilmu ni pula lagilah. Aku kan banyak ilmu pada kamu, hormatlah aku. Alhamdulillah min zalik. Dan ketahuilah olehmu bahawa Allah Ta'ala tidak menuturkan lidah mereka untuk mencelamu kecuali kerana ada dosa yang telah engkau lakukan. Maka minta ampun kepada Allah Ta'ala daripada dosa-dosamu, dan ketahuilah bahawasanya yang demikian itu adalah satu daripada hukuman Allah Ta'ala terhadap dirimu. Sebenarnya yang orang jadi duk cela kita tu ialah kerana ada dosa kita. Adalah yang dikatakan rahsia kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah nak hapuskan melalui celaan orang-orang terhadap akhlak dan tindak tanduk kita itu. Jadi tak payah nak tikaikan. Allah Subhanahu Wa Taala izinkan berlakunya lidah orang bercakap tentang keburukan kita itu ialah untuk menghapuskan dosa-dosa yang kita lakukan. Jadi kita kena beristighfar balik pada ya Allah. Rupanya aku ada keburukan, rupanya aku ada kesilapan, rupanya aku ada dosa. Yang akhirnya kita akan memperbaiki. Bukan kita nak tikai dia pula. Ni susah nak buat, memang susah lah. Yang paling senang menyalahkan orang lain. Hidup kita ni paling mudahnya bila kita menyalahkan orang lain. Menyalahkan orang lain. Ini ada satu contoh. Bila ada orang di bawah satu contoh, bagaimana seorang perempuan yang kena rogol ditanya siapa sebenarnya yang bersalah bila seorang perempuan tu kena rogol. Nak salahkan siapa? Salah rogol ke? Salah orang perempuan tu sendiri ke? Nak cari salah memang senang lah. Salah siapa? Bila seseorang itu kena rogol. Salah orang yang rogol tu ke? Salah orang yang perempuan tu mungkin yang pakai seksi ke apa ke? Salah siapa sebenarnya? Mungkin bukan salah pada orang yang melakukan tu. Mungkin salah pada orang yang tak ada pun dalam kes tu. Sebab kadang-kadang sesuatu benda tu, manusia ni bila dia nak buat satu kesilapan dan kesalahan, bukan pada ketika itu. Dia akan buat pada masa yang dia
pada masa tu dia rasa dia nak buat, ada kemampuan untuk dia buat. Time dia tak ada kemampuan, dia simpan dulu, tahan dulu, dia tahan dulu. Jadi sebenarnya nak salahkan siapa? Nak salah, semua orang bersalah semata. Yang kena rasa diri bersalah kita, yang menyebabkan orang lain yang dia tak boleh nak sempurnakan hak apa yang dia kendak pada ketika itu, tapi dia lampiaskan pada masa yang lain, pada masa dia ada kemampuan. Itu yang jadi pelakis rokok tu. Mungkin perempuan tu yang asalnya orang yang sebelum tu, yang dia tengok pakai tak senonoh sebagai duk jalan merata semua, masa tu dia tak boleh nak buat benda pasal dah tengah orang ramai, ataupun maknanya nak cari salah siapa. Jadi saya nak sebutnya, nak mencari kesalahan tu paling mudah dalam hidup kita ni ialah nak menyalahkan orang lain. Nak balik pada diri tu susah kita nak balik. Sebab tu Imam Ghazali sebut dalam kitab ni, nak balik pada kenapa yang timbul orang lain sampai melihat, mencela diri kita, rasakan bahawa sebenarnya celaan itu adalah hasil daripada adanya dosa dan kemaksiatan serta kesalahan yang kita lakukan. Sebab apa? Dan ketahuilah olehmu bahawa Allah Ta'ala tidak menuturkan lidah mereka untuk mencelamu kecuali kerana ada dosa yang telah engkau lakukan. Kerana ada dosa itulah yang nak dihapuskan oleh Allah bagi orang yang positif, ialah nak dihapuskan oleh Allah SWT. Kita rasa semusing, rasa sedih hati, disebut dalam hadis Nabi SAW, ma min hammin wa ghammin asabal mu'min, kesusahan, husni atau kesedihan, semua itu adalah untuk Allah Subhanahu wa taala menghapuskan segala kesilapan dan dosa yang dia telah lakukan. Ada hari maksing, risau, takut, orang duk sebut benda tak elok pada aku ni, sedih, semua itu kenapa? Allah Subhanahu wa taala nak hapuskan segala dosa-dosa yang kita lakukan. Wa'lam anna Allah Ta'ala la yusallituhum 'alaika illa bi dhanbin sabaqa minka fastaghfirillah min dhanbik wa'lam anna dhalika 'uqubatun min Allah Ta'ala wa kun fima bainahum sami'an lihaqqihim asamma 'an batilihim natuqan bimahasinihim samutan an masawihim wahdhar mukhalatata mutafaqqihatiz zaman la siyamal mushtaghilina bil khilafi wal jidal wahdhar minhum fa innahum yatarabbasuna bika lihasadihim raibal manun wa yaqta'una 'alaika bizunun wa yataghammaruna wara'aka bil 'uyun wa yuhsuna 'alaika 'atharatika fi 'ashratihim hatta yajbahuka biha fi hali ghayrihim wa munadharatihim la yuqiluna laka 'athratan wa la yaghfiluna laka dhillatan wa la yasturuna laka 'auratan yuhasibunaka 'ala an-naqir wal qitmir. Jadi bila kita dah faham tadi bahawa segala perkataan buruk yang timbul tentang diri kita itu sepatutnya ialah kita kembali untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun kepada Allah di atas dosa-dosa kita. Dan hendaklah engkau mendengar segala percakapan mereka yang benar. Kalau ada yang disebut itu benda yang betul, dengar, tak apa, ambil sebagai panduan. Dan tidak mengambil peduli dengan perkataan mereka yang batil atau keji. Dan hendaklah engkau menyebutkan kebaikan mereka
dan berdiam daripada memperkatakan kejahatan mereka. Kalau ada perkataan tadi yang disebut tu betul, ambillah untuk kita baiki, betulkan balik. Kalau ada yang tak betul, ada yang batil, yang keji, kita dituntut supaya buat tak tahu. Nak bergaduh buat apa? Sedangkan yang dia sebut tu dia tak betul. Sebutlah kebaikan mereka dan berdiam daripada memperkatakan kejahatan mereka. Jangan pula kita balas pula dengan menyebut-nyebut kejahatan mereka. Dan janganlah engkau bercampur dengan ulama ahli fiqh pada zaman ini. Apakah lagi mereka yang hanya banyak sibuk dengan masalah khilafiyah dan perdebatan ilmu masail khilafiyah, maka jauhilah mereka kerana mereka sentiasa menantikan kebinasaanmu dengan sebab sifat hasad yang ada di hati mereka. Ini terutama dalam konteks mereka yang minat pula dengan ilmu ni, jangan duk sibuk. Kurang kita bercampur dengan jenis yang suka sibuk dengan masalah khilafiyah. Tak habis-habis dengan perdebatan. Kadang-kadang dalam ruang lingkup yang kita pun tak tahu perbincangan tu daripada mana, nak sampai ke mana. Jadi jangan duk masuk campur. Nak komen juga, nak komen juga padahal tak tahu menang pun, tak tahu menang pun. Maka jauhilah mereka kerana mereka sentiasa menantikan kebinasaanmu dengan sebab sifat hasad yang ada di hati mereka. Mereka berani menghukum secara pasti pada sesuatu yang hanya mereka sangka terhadap dirimu. Ini zaman hari ini terutamanya, orang hanya tengok melalui apa yang depan mata dia. Dia tak tahu di sebaliknya. Itu sangat menggerunkan. Kadang-kadang di luar pengetahuan dia pun dia nak sebut juga, nak komen juga. Dia benda tu dia tak pasti pun dia sebut macam dia pasti benda tu. Ini berlaku. Takut sangat kita hari ini dalam dunia hari ini, dunia media sosial hari ini, manusia yang tajawazul had disebut, maknanya sudah melampau sempadan. Dan mereka sentiasa menyebut keaibanmu apabila engkau luput dari pandangan mereka. Mereka suka menyebut-nyebut kesalahanmu apabila mereka berjumpa sesama sendiri. Lalu akhirnya mereka akan berani berhadapan dengan engkau dan berterus terang menyebutkan kesalahanmu dengan dada yang penuh dengan kemarahan yang meluap-luap. Tadi ni yang kata orang yang kita kenal tadi ni, yang kita kenal dia, mula-mula sebut belakang-belakang gitu ya, lama-lama dengan penuh kesungguhan depan kita bercakap. Jika itu mereka tidak memaafkan lagi apapun kesalahanmu dan tidak mengampuni apa jua keterlanjuranmu dan tidak menutup keaibanmu, bahkan mereka akan menghitung segala kesalahanmu yang halus-halus. Mereka sebenarnya sangat hasad kepadamu atas segala nikmat yang engkau dapatkan, sama ada besar atau kecil. Setelah itu mereka mengajak orang lain pula supaya memusuhimu. Yang asal tadi itu kita kena kaitkan dengan yang kita baca sebelum ni, yang berkait dengan khotbah dalam kuliah-kuliah sebelum ni, berkait dengan adab dengan mereka yang kita kenal ini. Bagaimana sikap yang sepatutnya kita ambil. Sebab bila dah jadi sampai mereka macam ni, itulah yang kita kena ambil perhatian. Untuk itu mereka suka menabur fitnah dan berita-berita bohong. Dan seandainya mereka suka kepadamu, maka itu hanya satu kepura-puraan sahaja. Dan jika mereka marah kepadamu, maka yang tersimpan di dalam hati mereka lebih besar daripada apa yang mereka zahirkan. Zahir mereka diperhiasi dengan pakaian yang indah-indah, tetapi hati mereka seperti hati serigala. Apa yang aku sebutkan ini adalah suatu kenyataan.
yas'alunaka 'anil qalil wal kathir wa yuharriduna 'alaika al-ikhwan bin namimah wal balawat wal buhtan in radu fa zahiruhumul malaq wa in sakhitu fa batinuhumul hanaq zahiruhum thiyabun wa batinuhum thiyabun. Itu sampai situ tadi. Itu kata hada ma qata'at bihil musyahadatu ala aktarihim illa man asamahu Allah ta'ala fasuhbatuhum khusran wa mu'asyaratuhum khudlan wa hadha hukmun man yuzhiru laka as-sadaqah fa kaifa man yujahiruka bil adawah. Kata dia, apa yang saya sebutkan ini adalah suatu kenyataan yang dapat dilihat dengan jelas, kecuali orang yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sesiapa yang bersahabat dengan mereka pasti ia akan rugi, dan siapa yang bergaul dengan mereka pasti ia akan mendapat kehinaan. Maka inilah keadaan kebanyakan orang yang telah menunjukkan persahabatan dengan itu pula keadaan. Asalnya begitulah. Yang sekadar kita kenal begitu, dia bukan sahabat karib. Begitulah keadaannya yang berlaku hakikat sebenarnya. Dia kenal kita, tapi banyaknya melihat kepada keaiban-keaiban yang ada pada kita. Kalau itulah sahabat, maka betapa pula engkau dapati jikalau seseorang itu berterus terang menganggap engkau sebagai musuhmu. Kalau sahabat dah macam tu, itu sahabat tu yang kita dah baca tadi tu. Dia duduk tengok tu, hatta sampai mereka halus-halus dah tengok. Nak tengok keaiban kita. Tambah pula lah kalau menzahirkan sungguh-sungguh memusuhi kita. Lepas kata dia, wa qala al-Qadi Ibn Ma'ruf rahimahullahu ta'ala, berkata al-Qadi Ibn Ma'ruf radhiyallahu anhu rahimahullahu ta'ala, fahdhar aduwaka marratan wahdhar sadiqaka alfa marratin falarubba man qalaba as-sadiqu fakana a'rafa bil madarrah. Artinya berhati-hatilah kamu daripada musuhmu sekali. Musuh ni kena hati-hatilah, tapi tak apalah, jelas sebab dia musuh kita kan. Dia marah ke, dia tak suka ke, dia zahirkan keaiban kita ke, dia musuh. Hati-hatilah. Memanglah itu yang dia akan cari. Itu yang dia akan korek. Dan berhati-hatilah daripada sahabatmu 1000 kali. Tadilah bila sifat hasad tu, tak kira lah. Kita dah bincang dulu hasad tu, hatta hasad tu bukan yang dia miliki. Bukan dia miliki pun benda tu, bukan dia bagi pun, tu pun nak hasad juga. Jadi begitu keadaan teruknya. Sebab tu dia kata, kalau dengan musuh ni sekali kena hati-hati, dengan sahabat ni beribu-ribu kali kena berhati-hati. Barangkali sahabatmu akan bertukar menjadi musuhmu pada suatu masa kelak, maka ia lebih tahu bagaimana untuk menyakitimu. Dia kenal ada kita kan, sukaan kita, bangga kita sebagainya. Itulah zahir yang berlaku. Wa kadzalika qala Abu Tammam, aduwaka min sadiqika mustafad fala tastakthiranna min as-sihab. Aduwaka min sadiqika mustafad fala tastakthiranna min as-sihab fa inna da'a aktharu ma tara yakunu min at-ta'ami wasyarab. Artinya banyak musuh yang jadi dari sahabatmu. Oleh itu janganlah engkau membanyak sahabat. Banyak musuh yang jadi dari sahabat. Asal sahabat jadi musuh. Ada kawan yang elok tu tiba-tiba banyak berlaku musuh ni kenapa? Asal dia kawan tu lah. Oleh itu dia kata dia, jangan engkau membanyakkan sahabat.
Dalam konteks itu kena faham tu, dalam konteks itu. Fala taksiranna minas sihab. Cuba engkau lihat kebanyakan penyakit adalah dari sebab makanan dan minuman. Dan jadikan dirimu seperti apa yang dikatakan oleh Hilal Ibn Ala dalam syairnya, fa inna da'a aktsaru ma tarahu yakunu min al-ta'am wa syarab. Makan ialah kita makan minum kan jadi sahabat kita. Makan dia dianggap makan minum sebagai sahabat. Punya hak dia makan banyak minum tu, makan banyak minum banyak itulah yang menyebabkan jadi penyakit kepada kita. Punya sahabat ni diumpamakan seperti makan dan minum. Makan minum. Bukan tak boleh makan, bukan tak nak makan, nak makan. Bukan tak ajak makan. Tapi itulah. Makan, rupanya buat penyakit punya. Subhanallah. Itu dia ingat awal tu jamu kita tu, rumah kita lah, macam ikram kata lah, punya buat penyakit. Itulah hakikat sebenarnya. Imam Ghazali ajar kita lama dah. Tak sedar. Cuma kata dia, ambil sebagaimana kata Hilal Ibn Ala dalam syairnya, lamma afautu wa lam ahqid ala ahadin arahtu nafsi min hammil adawati inni uhayyi aduwi inda ru'yatih la daf'a syarri anni bittahiyyati wa udhirul bi'ra lil insani ubghiduh ka'annahu qad mala'a qalbi masarrati wa lastu aslamu mimman lastu a'rifuh fa kaifa aslamu min ahli al-mawaddati an-nasu da'un dawa'ul mahdu tarkuhum wa fil jafa'i lahum qat'ul ukhuwati fasalimin nas taslam min ghawailihim wa kun harisan ala kasbil mawaddati wa khaliqin nas wasbir ma bulita bihim asamma abkama a'ma zataqiyati. Artinya, ketika aku memaafkan orang lain dan aku tidak menaruh sebarang kedengkian terhadap mereka, aku telah selamat daripada sebarang kesusahan dan permusuhan. Ketika aku memaafkan orang lain dan aku tidak menaruh sebarang kedengkian terhadap mereka. Kenapa yang kita nak maafkan? Sebab kita rasa ada orang tu buat salah dengan kita. Maafkan. Menyebabkan kita hilang sifat dengki, sifat hasad semua itu. Memanglah payah nak maafkan ni. Tapi itulah yang nikmatnya bila kita dapat memaafkan orang. Sama ada orang tu khianat kita ke, orang tu memburukkan kita ke, orang tu apa lagi, yang benda tak eloklah kita rasa, maafkan. Menyebabkan kita sakit hati ke, orang tu dendam kita ke, dah maafkan. Kata dia, ketika aku memaafkan orang lain atas apa-apa keburukan yang orang tu buat terhadap kita, menzahirkan aib kita ke dan sebagainya, aku tidak menaruh sebarang kedengkian terhadap mereka. Akhirnya hilang sifat dengki. Aku telah selamat daripada sebarang kesusahan dan permusuhan. Jadi kita tak ada dah nak rasa bermusuh. Aku memberi penghormatan kepada musuh ketika aku berjumpa dengannya. Inni uhayyi aduwi inda ru'yati. Beri penghormatan. Dengan cara ini aku dapat selamat dari kejahatan mereka. Musuh tengok kita ni, kita hormat dia pula. Menyebabkan kita selamat daripada kejahatan musuh tersebut. Dia nak, kita nak, kalau boleh kata dia, ambil sebagaimana yang diajar oleh Hilal Ibn Ala Al-Ruqayni.
jadikan dirimu seperti apa yang dikatakan. Pertama tadi, memaafkan orang yang buat salah pada kita. Satu. Yang kedua, hormat kepada, bila bertemu musuh, hormat kepada dia. Yang ketiga, ketika aku menunjukkan kegembiraanku terhadap orang yang hendak aku marahi, maka aku berhasil memenuhi hatiku dengan kebahagiaan. Nak marah ni, nak marah. Tapi kita tunjukkan kegembiraan. Ini benda payah-payah ni. Sebenarnya aku masih belum selamat dari kejahatan orang yang aku tidak kenali. Maka betapa aku selamat dari kejahatan orang yang sudah aku cintai. Sebenarnya aku masih belum selamat dari kejahatan orang yang aku tidak kenali. Walastu aslamu mimman lastu a'rifuh. Fa kaifa aslamu min ahli al-mawaddah. Orang tak kenal kita tak tahu macam mana. Macam mana pula kita nak rasa selamat daripada kejahatan orang yang sudah kita cintai. Tak kenal lagi lah. Tak kenal pun kita tak tahu. Macam mana kita rasa selamat dengan orang yang memang tahu yang kita. Jadi ini yang kita kena ambil perhatian. Manusia itu sebenarnya penyakit, dan cara menyembuhkannya hanya dengan tidak mencampuri urusan mereka. Tetapi memutuskan hubungan sama sekali adalah tidak baik, kerana itu bermakna memutuskan persaudaraan. Fasalimin nas taslam min afwailihim wa kun harisan ala kasbil mawaddati. Maka janganlah engkau mengganggu mereka, nescaya engkau selamat dari gangguan mereka. Dan dalam engkau mencari kecintaan yang tulen, apabila engkau mahu bersahabat dengan mereka, maka hendaklah engkau bersabar menghadapi perangai mereka, dan jadikanlah dirimu seakan-akan tuli, bisu, buta dari kesalahan mereka, dan dalam engkau sentiasa melazimkan ketakwaan. Itulah kalau nak bersama. Ada duk mikir yang hidup orang buat kat kita tak ada sifat buta, tidak ada sifat tuli, tidak ada sifat bisu daripada kesalahan orang pada kita. Kita bersahabat. Nak bersahabat boleh, kena ada sifat tadi. Sabar dengan perangai mereka, jadi seperti orang tuli, bisu, buta daripada kesalahan orang terhadap kita. Dan kita sendiri kena melazimkan diri dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dinasihatkan oleh ulama. Itu syair yang cuba disebut oleh Al-Hilal bin Alam untuk bagaimana kita sepatutnya membentuk akhlak diri kita. Satu lagi syair disebut, wa kun aidan kama qala ba'dul hukama alqa sadiqaka wa aduwaka biwajhil ridha min ghairi madallatin lahuma wala haibatan minhuma wa tuwaqqir min ghairi kibrin wa tawadha min ghairi madallatin wa kun fi jami'i umurika fi awsatiha fakila tarafai qasdul umuri zamimu kama qila alayka bi awsatil umuri fa innaha tariqun ila nahji sirati qawimu wala taku fiha mufrita aw mufarrita fa inna kullan halul umuri dhamimu. Dan kata dia, jadikanlah dirimu seperti perkataan ahlu hikmah, orang yang mempunyai falsafah yang hebat, yang penuh dengan kebijaksanaan. Berjumpalah, kata dia, dengan sahabatmu dan musuhmu dengan muka yang manis, tetapi bukan kerana hina dan takut terhadap mereka, dan mantapkanlah dirimu, tetapi bukan kerana sombong, dan rendahkan dirimu, tetapi bukan kerana hina, dan hendaklah engkau menjaga kesederhanaan di dalam segala urusanmu,
kerana sesuatu yang kurang atau lebih adalah tidak baik. Jangan lebih sangat atau jangan kurang sangat. Orang kata merendah diri bukan sampai menghina, menunjukkan prinsip bukan sampai sombong. Seperti yang disebutkan dalam sebuah syair, artinya hendaklah engkau menjaga alaika bi awsatil umuri fa innaha, hendaklah engkau menjaga pertengahan di dalam segala urusanmu. Ini yang diajar dalam Islam, dipanggil wasatiyah. Kerana pertengahan itu jalan yang paling baik di dalam menuju kebaikan. Bukan sampai peringkat tak ada prinsip. Bukan awsatiyah ni liberal. Orang kalau faham bila sebut awsatiyah ni sampai tak ada prinsip, itu munafik namanya, kan? Apa ni, la ilaha ula wa la ilaha ula, itu bukan awsatiyah, itu munafik, kan? Tak ada pendirian, kan? Hak ni pun tak, hak ni pun tidak, kan? Orang kata orang yang binatang apa tu, hak boleh tukar-tukar tu, sesumpah ni, bukan itu yang dikehendaki. Bukan liberal, makna boleh terima belaka, kan? Ada masa kita joget, ada masa kita menari, ada masa kita semaya. Bukan begitu maksud dia. Awsatil umur ni sebagaimana yang disebut oleh Allah dalam Quran, kan? Awsatil umur ni ummatan wasata, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Itu yang ma'ruf kita bersama, yang munkar kita tinggalkan. Kita kekal dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah generasi sahabat. Hendaklah kau menjaga pertengahan dalam segala urusan. Ibadat pun sama. Dalam hadis Imam Nawawi menyenaraikan berpuluh hadis nak suruh kita dalam soal ibadat, soal kebajikan kita nak buat ni pun dalam awsat, mesti buat dengan jalan syarah, kan? Sebab tu bila ada sahabat-sahabat yang bila ditakalluf melampau, ditegur oleh Nabi SAW, Nabi hantar sahabat pergi tegur dia dan sebagainya. Dalam riwayat-riwayat yang masyhur kita boleh tengok, Imam Nawawi sebut, kita dah baca banyak kali hadis-hadis. Ada yang sampai tak nak puasa, tak nak kahwin, ada sampai yang nak bangun sembahyang malam. Nabi kata, kan, kamu tidur, kamu bangun sembahyang. Kamu puasa, kan, ada seorang sahabat, kan, Abdullah bin Amr bin As, kan, mari jumpa Nabi SAW. Ya Rasulullah, aku nak puasa ni. Nabi kata, puasalah 3 hari sebulan. Aku mampu lebih pada tu lagi. Puasalah. Lepas 3 hari Nabi sebut puasa 2 hari, sehari tak puasa. Aku mampu lagi Rasulullah. Nabi kata, puasalah sehari, buka sehari, puasa sehari. Itu puasa Nabi Daud. Awsat. Aku mampu lagi. Nabi kata, tak ada dah hak tu, hak terbaik. Tak ada dah hak lebih baik pada tu. Tak ada dah. Jadi bila dia dekat akhir umur dia betul-betul umur panjang. Dia kata, ya Allah, ngapalah aku tak terima rukhsah Nabi dulu. Dan dia dah janji dengan Nabi, dia kena puasa lah. Suruh juga baca Quran. Dia baca apa ni, Nabi kata, khatamlah sebulan sekali. Ya Rasulullah, aku mampu lagi. Khatamlah. Bila Nabi sebut sebulan, dia kata mampu. Sampailah Nabi kata 7 hari, sudahlah. Tak ada dah lebih pada tu. Dia kata mampu lagi. Memanglah masa muda, masa kita tengah cerah. Begitu juga sembahyang malam dan sebagainya. Nabi suruh tidur dulu, bangunlah di penghujung. Yang terbaiknya bangun di penghujung malam, sembahyang, tidur sikit, barulah kita bangun sebelum untuk sembahyang. Itulah yang dipanggil awsatil umur, wasatiyah itu. Tidaklah sembahyang malam bangun, tukang main subuh mengantuk,
kan? Tak tahu nak buat apa, tak tahu apa. Jadi itu bukan wasatiyah. Itu dalam bab ibadat. Cubalah dalam bab yang lain, bab infak, sedekah dan sebagainya. Kerana pertengahan itu jalan yang paling baik dalam menuju kebaikan. Tidaklah semua orang yang berkhilaf dengan kita tak suruh kita tak betul belaka. Hari ini sampai begitu sekali. Sedangkan ruang-ruang masih banyak lagi. Maka janganlah engkau berlebihan atau kurang, kerana keduanya adalah tercela. Wala takun fiha mufritah wala mufarritah. Lebih pun jangan, kurang pun jangan dalam kedua perkara. Terlalu berlebih, terlalu berkurang, kerana kedua-duanya adalah tercela. Yang dikehendaki dalam Islam ialah kita buat sesuatu secara wasatiyah. Dan ingat tadi, bukan pula bila kata wasatiyah tu sampai liberal, sampai pendirian. Mesti ada pendirian dalam perkara yang boleh dimaafkan, kena maafkanlah. Yang dimaafkan, maafkanlah. Kalau perkara yang tak boleh kita maaf, nak maaf, bab libatkan Yahudi, Kristian, apa semua ni, boleh maaf ke? Orang kafir tak boleh maaf. Itu hak memang semua orang kena sepakat dah. Semua orang kena sepakat. Bab yang haram, yang tak ada khilaf tu, takkanlah kita kata kita ada pandangan kedua pula, kita khilaf dalam hal ni. Yang haram-haram tak ada khilaf dah. Melainkan yang dia dipanggil umurun mushtabihat, perkara-perkara yang syubhah di situ, yang kesamaran. Itu barulah boleh kita ada khilaf. Tapi dalam benda yang jelas, tidak ada orang boleh kata Yahudi ni kita boleh buat kawan. Tak ada. Kalau buka dalam Quran, lain kawan dalam baca Quran, dia ambil dah Yahudi itu bagi kawan. Itu tak khilaf. Tak khilaf. Lan tarda ankal yahud hatta mana lan nafyun lil abad, sampai bila-bila. Tiba-tiba kita kata boleh kot. Itu tak betul lah. Itu betul-betul bertentangan dengan prinsip nas Quran. Itu betul jelas. Itu bukan boleh kot kita sebab ada kepentingan kita, ekonomi ke apa. Itu orang panggil tak ada pendirian. Itu liberal. Kita bukan dalam Islam, bukan dinamakan wasatiyah sampai peringkat kita tidak ada prinsip. Itu dikata alaika bi awsatil umur fa innaha tariqun ila nahjis sirati qawim. Hendaklah engkau menjaga pertengahan di dalam segala urusanmu, kerana pertengahan itu jalan yang paling baik di dalam menuju kebaikan. Allah a'lam. Di situ insya-Allah kita tutup. Nanti akan datang pada penghujung kita. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Subhanallah.